Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin membuat pembentangan bagi tajuk penciptaan langit dan fenomena kejadian hujan. Bagi subjek MPU 23052 Sains Teknologi dan Kejuruteraan Islam. Nama ahli kumpulan Muhammad Ikramullah bin Ishaq, nombor matrik 1049. Saya Fatin Nadra binti Syamsul Baharin, nombor matrik 1066. Seterusnya Nurul Atira binti Zamzuri 1042, Nurul Nabila binti Nur Azlan 1067. Nama pensyarah Encik Marzuki. Untuk slide yang seterusnya adalah penciptaan langit dan bumi. Dalam surah Al-Imran ayat 190 hingga 191, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dalam surah ni, dia nak cakap siapa-siapa yang berakal ni adalah orang-orang yang beriman. Yang bermaksud dia dapat lihat pergantian siang ke malam. Jadi dia tahu seluruh pelosok bumi ni adalah ciptaan Allah. Jadi bila dia lihat penciptaan langit dan bumi ni, dia boleh fikir dan dia percaya terhadap Allah dan dia beriman terhadap Allah. Bagi pendapat Imam Ibn Khatir pula, penciptaan langit dan bumi ni dia pada 6 masa. Pada 6 masa tu dia seperti hari-hari yang biasa, seperti mana hari-hari sekarang. Yang keduanya, pada 6 masa tu setiap harinya itu bersamaan dengan 1000 tahun hari yang biasa. Jadi hanya Allah je yang tahu macam mana penciptaan yang Allah wujudkan ni. Bagi surah Al-Baqarah ayat 29 pula, penciptaan bumi ni didahulukan daripada penciptaan langit. Kerana sebab apa kita ciptakan bumi dulu? Sebab umpama kita nak bina tapak dia dulu, baru kita bina benda yang kat atas dia. Seterusnya, Allah SWT ni dia telah mencipta langit tu secara meninggi. Maksudnya dia, macam saya cakap tadi, umpama Allah ciptakan bumi dahulu sebab Allah nak bina tapak dia dulu, baru Allah cipta benda atas dia. Seterusnya, Allah sempurnakan penciptaannya ni daripada unsur-unsur dukhan. Allah ciptakan langit, Allah buat langit tu daripada unsur-unsur asap tu dukhan. Dukhan tu asap lah. So setiap bahagian-bahagian daripada jirim asap ni Allah jadikan dia secara kukuh dan kuat. Seterusnya Allah ciptakan langit ni pun secara berlapis-lapis. Jadi dekat langit tu ada juga terbentuknya bintang dan planet-planet yang lain. Pada mulanya Allah ni dia nak cipta langit dan bumi untuk menjelaskan bahawa alam semesta ni adalah memiliki awal. Dia nak bagi tahu yang adanya sang pencipta dan juga nak jelaskan tentang keesaan Allah, keagungan Allah. Bagi manusia yang makhluk-makhluk Allah ni, dia dapat beriman dan berfikir tentang kekuasaan Allah. Assalamualaikum. Untuk slide yang seterusnya, saya Nurul Atira binti Zamzuri dari kelas TTK 5B, nombor kad matrik 15TTK19F1042, akan menerangkan proses kejadian hujan menurut Islam. Hujan adalah fenomena alam yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan. Proses terjadinya hujan akan melalui beberapa tahap. Ada 3 tahap utama proses terjadinya hujan, iaitu penguapan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya evaporation, penguapan condensation dan pengendapan precipitation. Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mengaitkan kejadian hujan itu datangnya dari awan-awan yang terbentuk di langit. Dan dialah Allah yang mengutuskan angin sebagai khabar gembira
yang datang dari rahmatnya. Hinggalah ia angin membawa awan-awan yang syarat dengan air, lalu kami siramkannya buat mana-mana negeri yang tandus mati. Surah Al-A'raf ayat 57. So di dalam Al-Quran ni, di dalam Al-Quran ni pun Tuhan cakap berkenaan dengan hujan. Sebelum saintis dalam bidang sains kaji tentang hujan, Tuhan dah beritahu tentang bagaimana kejadian hujan. Cuma Tuhan tak beritahu secara terperinci. Okey, kalau mengikut bidang sains, diorang akan kaji dari mula-mula, ada prosesnya penguapan, proses pengendapan dan proses penguapan. Kalau dalam Al-Quran dia tak bagi tahu tentang proses tu, cuma Tuhan beritahu yang angin dia bawa awan yang syarat dengan air, maksudnya air tu yang mula-mula duduk dekat awan. Kalau dah syarat tu dia akan lepas ke air tu lah yang terjadinya hujan. Saintis juga dia ada kaji, kalau kita tengok dekat berita, dia orang akan buat ramalan sama ada esok hujan atau panas. Dari situ dia orang tengok pergerakan awan pada malam itu bergerak lambat atau cepat. Dari situ dia orang beritahulah sama ada esok hujan atau panas. Seterusnya, fenomena hujan juga memperlihatkan kekuasaan Allah. Seterusnya diakui kekuasaannya dan akhirnya mentauhidkannya. Demikian tidak menafikan wujudnya kitaran-kitaran ataupun peringkat-peringkat kejadian alam yang didiamkan oleh Al-Quran. Maksudnya dari kita tengok kejadian hujan tu sebagai seorang mukmin atau Muslim, kita akan beriman lah. Kelebihan hujan dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki kamu. Al-Baqarah ayat 22. Maksudnya hujan akan memberikan tanaman menjadi subur, menstabilkan suhu bumi dan juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Okay, seterusnya saya paskan kepada ahli yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikramullah bin Ishaq dan nombor matrik saya adalah 15DTK19F109. Jadi saya akan teruskan pembintangan pada slide yang ke-6, iaitu untuk kumpulan 1 yang bertajuk Penciptaan Langit dan Kejadian Fenomena Hujan. Jadi rakan saya telah pun bentangkan berkenaan dengan proses kejadian hujan ini menurut agama ataupun menurut Islam. Dan pada awalnya saya ingin beritahu yang mana secara umumnya kita semua tahu, iaitu orang Muslim semua tahu agama dan sains tidak dapat dipisahkan. Ianya dibuktikan dengan pakar saintis ataupun saintis-saintis yang ada di dunia sekarang menggunakan Al-Quran sebagai sumber rujukan untuk mereka membuat penelitian ataupun kajian terhadap apakah kesan ataupun apakah kepentingan hujan terhadap kehidupan di dunia ini. Dan mereka membenarkan ataupun mereka meyakini bahawa Al-Quran tersebut, apa yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Quran, ianya semua benar, tiada kepalsuan dan ianya boleh digunakan. Sebab itulah kita menggunakan Al-Quran ataupun Al-Quran itu merupakan satu panduan yang boleh digunakan sehingga sepanjang zaman ataupun sehingga kiamat lah. Kerana segala yang terkandung dalam Al-Quran dan menurut sains juga ianya dibuktikan sama dan tiada keraguan kepada Al-Quran tersebut. Jadi saya akan teruskan pada slide yang ke-6, iaitu proses kejadian hujan menurut sains. Yang mana kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah hujan itu terbentuk. Yang mana hujan yang kita tahu ianya datangnya daripada langit lah. Yang mana ada beberapa proses yang perlu dilalui sebelum berlakunya titisan hujan daripada langit. Yang mana yang pertama ialah proses pelepasan air daripada awan. Air yang terkumpul di dalam awan ataupun kita panggil satu proses yang mana air akan disejatlah ke dalam awan, dan air yang terkumpul di dalam awan akan penuh ataupun dipanggil juga satu proses, iaitu proses pengumpulan air di dalam awan. Yang mana sebelum kita berlakunya hujan, kita dapat lihat awan berwarna gelap kan. Itu menandakan bahawa awan tersebut dipenuhi dengan air yang telah disejat daripada kolam ataupun tasik ataupun laut dan sebagainya. Dan setelah proses itu berlaku ataupun awan tersebut telah penuh ataupun orang panggil sarat dengan air, ianya akan berlaku satu proses kerepasan ataupun dipanggil pelepasan air lah daripada awan, dan bertukar air tersebut menjadi hujan, salji ataupun hujan batu.
Yang mana kebiasaannya di negara-negara yang panas ianya akan berlaku hujan lah, dan negara-negara seperti Antartika ataupun di Kutub Utara akan berlakunya salji. Dan hujan batu ini apa pula? Hujan batu ini merupakan pertengahan di antara hujan dan salji, yang mana apabila air tersebut yang berada di dalam awan terlalu lama tidak dilepaskan, maka ianya akan terbentuklah satunya hujan batu. Ini menurut kepada pembacaan dan juga penelitian saya terhadap ahli sains yang berkata berkenaan hujan batu ini. Yang mana hujan batu ini sebenarnya nak jadi salji, tapi disebabkan ketika itu tidak ataupun ianya berlaku di negara yang tidak mempunyai satu suhu ataupun satu iklim salji, maka ini jadilah hujan batu. Biasanya ini jadilah, yang mana di Malaysia pun kita dapat lihat kejadian hujan batu ini sering berlakulah di negara kita kan. Jadi seterusnya, proses ini merupakan laluan penting bagi air di atmosfera kembali semula ke bumi, dan kebanyakan proses berlaku dalam bentuk air hujan. Yang mana air hujan ni kita dapat lihat yang mana ianya macam satu cycle. Air disejat ke awan dan ianya kembali ke bumi. So ianya macam berputar balik lah air tersebut kan. Jadi air di atmosfera itu berputar, dan ianya amat penting lah. Yang mana kita dapat lihat hujan merupakan salah satu perkara terpenting bagi semua makhluk hidup termasuk manusia, dan disebut juga dalam ayat Al-Quran. Yang mana ada satu contoh ayat Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-10, yang mana ianya bermaksud, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Yang pada tempat tumbuhan-tumbuhan tersebut, ianya untuk mengembala ternakanmu. Yang mana Tuhan sebut dalam surah An-Nahl ni, sebahagian daripada air hujan ni juga menjadi air minuman terhadap kita. Yang mana air hujan ni termasuk dalam 7 jenis air mutlak yang boleh digunakan untuk kita berhadas, untuk kita ambil uduk, dan digunakan untuk minuman lah. Yang mana ianya air mutlak yang bersih yang boleh digunakan. Dan ianya juga berfungsi ataupun memberi kesan terhadap ternakan, tumbuhan dan sebagainya. Apabila adanya air hujan, maka tumbuhan akan ataupun rumput yang dimakan oleh ternakan akan tumbuh, dan ianya memberi khasiat atau memberi makanan terhadap haiwan peliharaan. Jadi itu merupakan kepentingan. Yang pertama, merupakan air hujan ni amat penting terhadap semua makhluk yang ada di atas muka bumi, dan ianya tidak dinafikan lah. Dalam ayat Quran pun Tuhan ada sebutkan. Yang kedua ialah matlamat ini yang tidak mungkin diketahui manusia di zamannya, dan ia menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah. Yang mana sebelum penciptaan air hujan ataupun sebelum saintis mengkaji apakah kepentingan hujan ni, Allah dah sebut dalam Al-Quran kan. Yang mana Quran ni dah lama sebelum kita hidup, zaman sebelum saya lahir dan seumpamanya lah kan. Sebelum kita tak tahu apakah yang Tuhan ingin sebut. Tapi sebenarnya di dalam Quran telah pun dicatatkan ataupun telah pun Tuhan sebutkan di dalam Quran semua perkara dengan detailnya berkenaan dengan air hujan ataupun kepentingan hujan inilah terhadap makhluk di atas muka bumi. Dan terdapat juga beberapa ayat Quran yang mungkin secara generalnya, tetapi dapat kita lihat secara terperinci melalui kupasan-kupasan ahli-ahli ulama yang mengkaji terhadap ayat-ayat tersebut. Dan kebanyakan ahli ulama menyetujui bahawa apa yang disebut dalam Al-Quran berkenaan hujan ini merupakan satu rahmat ataupun merupakan satu rezeki terhadap makhluk yang terdapat di atas muka bumi. Kerana apa? Kerana ianya memberi pelbagai kesan yang baik terhadap kehidupan di atas muka bumi inilah secara khususnya. Jadi yang ketiga ialah manfaat yang diperolehi oleh air hujan ini juga telah dikaji dari segi sains, dan diyakini amat memberi kesan yang besar kepada kehidupan di dunia. Dan ahli sains juga tidak menafikan kepentingan air hujan ini terhadap muka bumi. Antaranya kepentingannya kita dapat lihat, kita dapat mengurangkan suhu bumi, yang mana pada akhir zaman ni suhu bumi kita makin lama makin meningkat kan. Jadi bila air hujan ni turun, kita punya paras suhu bumi ni dapat dikurangkan lah. Jadi tidak berlakunya kepanasan yang teramat lah, yang menyebabkan kita boleh berpeluh, kita boleh panas yang teruk kan, sampai boleh berlakunya masalah pada kulit lah. Kerana apa? Kerana kita terdedah kepada sinaran UV yang terlalu banyak. Jadi apabila Tuhan turunkan hujan ini, kita dapat mengurangkan suhu bumi. Dan banyak lagi lah kesan-kesan dan juga manfaat terhadap muka bumi ini daripada rahmat dan rezeki yang Tuhan berikan melalui air hujan ini.
Okey, yang seterusnya ialah kita lihat bagaimanakah titisan air hujan itu terbentuk. Di mana awan yang terapung di atmosfera mengandungi wap air dan titisan awan yang tidak dapat jatuh ke permukaan bumi sebagai air hujan kerana saiznya yang amat kecil. Yang kedua ialah air di langit akan mengalami proses sejatan dan kondensasi secara berterusan. Yang mana tadi saya ada sebutkan, yang mana air akan disejat naik ke awan, dan seterusnya dikumpullah setelah awan itu berat ataupun awan itu sarat dengan air, maka ianya akan berlakunya hujan lah. Yang ketiga adalah pembentukan satu titisan air hujan memerlukan gabungan berjuta-juta titisan air hujan. Dapat dilihat di sini kekuasaan Tuhan, yang mana satu titis air hujan memerlukan berjuta-juta titisan sebenarnya. Satu titisan. Jadi hujan tu banyak kan. Lagi-lagi berlakunya hujan lebat dan sebagainya. Bagaimana Tuhan jadikan air hujan itu banyak. Dan juga sebab apa? Sebab kat sini kita dapat lihat secara sainsnya dikaji, satu air hujan memerlukan gabungan berjuta-juta titisan awan kan di situ. Jadi itu semua kehendak dan kekuasaan Tuhan yang tidak dapat dinafikan oleh kita lah. Yang tidak dapat digambarkan bagaimana berlakunya proses ini. Sebab kita tak dapat kaji melalui mata kasar. Kita tak dapat lihat kekuasaan Tuhan itu macam mana berlakunya, kondensasi itu dan sebagainya. Itu semua kerja daripada Tuhan. Dan di sini juga saya ingin jelaskan mana sebagai kita seorang Muslim, kita kena akui dan juga percaya terhadap kebesaran dan juga keesaan Allah SWT itu. Dan apa pada zaman sekarang, lagi-lagi akhir zaman ini, banyak berlakunya penyelewengan fitrah manusia kan. Yang pertamanya contohnya, kalau pernah lihat ada salah satu cerita yang direka oleh orang Inggeris ataupun orang putih. Ada satu cerita iaitu cerita John Storm, kalau pernah lihat, yang mana mereka ingin melanggar fitrah ataupun mereka ingin menafikan keesaan Allah itu dengan membuat satu cerita di mana cerita itu menunjukkan mereka boleh buat hujan secara sendiri ataupun mereka boleh mengawal kadar hujan di sesuatu tempat dan sebagainya. Sedangkan itu merupakan satu kekuasaan Allah sahaja yang tidak dapat dilakukan oleh mana-mana manusia. Kerana apa? Kita tidak mempunyai kederat dan juga tidak mempunyai kuasa seperti mana yang Maha Berkuasa. Okey, yang seterusnya ialah pertukaran air daripada bentuk wap kepada cecair. Bagaimanakah air dari bentuk wap yang naik, yang disejat ke awan, ditukarkan kepada cecair untuk dijadikan hujan. Yang pertama sekali, kondensasi ialah proses pertukaran air daripada bentuk wap kepada cair yang mana saya sebutkan tadi. Ianya akan disejat lah. Jadi air yang disejat tu kita tak akan nampak satu titis naik ke awan. Tidak. Dia secara sejatan ataupun dia berlaku secara wap. Wap ni dia, orang panggil dia macam wap air. Kalau kita pernah masak air kan, kat cerik tu ada asap air, itu merupakan wap air. Dan kita tidak nampaklah wap air itu berlaku sebab kita tak duduk pada dekat tasik ke dekat kolam ke kan, kita tak nampak. Tapi kebiasaannya ianya akan berlaku pada ketika panas lah, baru berlakunya satu proses wap air ni akan terbentuk dan akan naik ke awan. Dan berlakulah nama prosesnya ialah proses kondensasi. Okay, yang keduanya lah, proses ini memainkan peranan penting kepada kitaran air. Sebab apa? Sebab kalau tiadanya proses ni, macam mana wap air tu nak naik ke awan, dan seterusnya awan itu akan mengandungi cecair yang banyak untuk diturunkan sebagai hujan. So tiadanya proses ni, maka tidak akan berlakulah hujan. Dan nama-nama proses ni dikaji oleh para saintis, tapi bagaimana kewujudan dan juga bagaimanakah proses tersebut kita tidak tahu. Kerana itu hak kuasa mutlak Allah SWT sahajalah yang Maha Berkuasa terhadap proses tersebut. Tapi kita dapat kajilah bagaimana proses itu dilakukan ataupun berlakunya proses pemerjawapan terhadap air tersebut. Okey, yang seterusnya ialah kondensasi, ialah proses yang terbalik bagi sejatan pergerakan wap air dari daun tumbuhan pada lapisan atmosfera. Jadi proses ini merupakan proses sejatlah air daripada daun ke, daripada lapisan atmosfera ke dan sebagainya lah. Dan ianya akan terkumpul di awan untuk dijadikan ataupun seterusnya apabila berlakunya satu proses ke awan tu, iaitu proses saratan ataupun dipanggil juga proses yang, atau senang cerita, bila awan tu dah penuh dengan air, makalah berlakulah dengan izin Tuhan berlakulah hujan di kawasan tersebut. Okey.
Dan yang seterusnya ialah proses transpirasi. Yang mana proses transpirasi ialah proses pengangkutan lembapan air melalui tumbuhan dari akarnya kepada liang-liang kecil pada permukaan daun, dan di sinilah ia akan berubah bentuk menjadi uap air dan dibebaskan ke atmosfera bumi. Secara umumnya, proses transpirasi pada tumbuhan tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Sungguh pun air akan menjejak dari permukaan daun tetapi tidak anda. Di sini kita dapat lihatlah yang macam mana saya katakan tadi. Proses jatan ataupun transpirasi ini yang mana air akan disejat melalui tumbuhan, melalui takungan air dan sebagainya. Tapi kat sini kita dapat lihat, secara sainsnya pun kita dapat lihat, saintis pun akui yang mana kita tidak dapat lihat menggunakan mata kasar. Tapi kita tahu proses itu terjadi. Yang mana itu menunjukkan kebesaran, keesaan dan juga kekuasaan Tuhan terhadap sesuatu perkara yang dikehendakinya. Kerana apa? Kerana Tuhan ada katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya dia tak buat satu perkara itu dengan sia-sia. Kenapa Tuhan buat proses ini? Sebab apa tak sia-sia? Proses ini amat memberi kesan terhadap kehidupan di muka bumi. Kerana apa? Berlakunya hujan dan sebagainya. Yang mana nanti pada slide yang seterusnya akan dibincangkan berkenaan dengan hikmah hujan ini terjadi. Apakah yang Tuhan ingin tunjukkan terhadap kita dengan berlakunya fenomena hujan. Dan ianya akan memberi kesan dan kita dapat lihat satu-satu kesan dan terdapatnya dalil juga terhadap satu-satu kesan itu terhadap penurunan ataupun juga daripada segi Islam kita boleh gambarkan sebagai satu rezeki ataupun rahmat Tuhan terhadap sekalian makhluk di atas muka bumi ini. Okey. Jadi itu saja daripada saya dan seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Nabila binti Nur Azlan, nombor metrik 15-19F1067 daripada kelas TTK 5B. Okey, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk hikmah penciptaan langit dan kejadian hujan. Okey, so ini antara hikmahnya. Yang pertama, rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Surah Asy-Syura ayat 28. Okey, so kat sini dia menerangkan ada masyarakat ni tidak berputus asa. Hujan diorang dah berputus asa sebab tak ada macam saluran air apa semua. So Allah menurunkan rahmat ni, Allah bagi rahmat ni dengan menurunkan hujan kepada mereka. So daripada sini kita dapat nampak yang hujan ni satu rahmat untuk seluruh makhluk. Okey, yang kedua, rezeki bagi seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Surah Az-Zariyat ayat 22. Yang dimaksudkan dengan rezeki di sini adalah hujan, sebagaimana pendapat Abu Soleh dari Ibnu Abbas, Lais dari Mujahid dan mayoritas ulama pakar tafsir. So kat sini pakar tafsir pun ada kata yang hujan ni suatu rezeki untuk semua makhluk. Maksudnya bukannya untuk manusia je, untuk makhluk sekali, untuk makhluk Allah. Means macam daripada macam untuk haiwan juga, untuk tumbuhan. Hujan ni pun suatu rezeki untuk mereka. So yang ketiga, sebagai alat untuk bersuci kepada hamba-hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَاءِ مَاءٍ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Surah Al-Anfal ayat 11. Imam As-Sa'labi mengatakan air hujan ini boleh digunakan untuk mensucikan hadas dan junub. So, kalau kita nak sucikan diri kita daripada najis pun boleh hujan ni. Maksudnya hujan ni disuci. Allah turunkan hujan ni sesuatu untuk kita bersuci. Maksudnya kita boleh
bersuci daripada hari besar, macam tu. So, next rumusan. Al-Quran bukanlah seperti mana-mana kitab agama di dunia, bahkan diyakini bahawa ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW secara berperingkat melalui malaikat. Buktinya kitab suci ini adalah satu-satunya kitab suci yang sentiasa diperbahaskan sehingga kini, kerana tidak dinafikan Al-Quran mampu untuk menjadikan panduan sepanjang zaman, walaupun mungkin di peringkat awalnya dikecam dan dikritik kononnya apa yang dikemukakan olehnya bertentangan dengan penemuan semasa, tetapi akhirnya selepas penelitian dan penyelidikan sains, kebenaran diakui oleh semua pihak. So kat sini golongan saintis pun kata yang daripada kitab-kitab suci ni diorang terima macam daripada Al-Quran ni, diorang terima dia punya kandungan Al-Quran tu. Diorang dah kaji, so memang benda tu betul, diorang tak dapat nafikan. Maksudnya diorang pun setuju dengan isi kandungan Al-Quran tu sendiri. Cuma mereka macam tak masuk agama Islam lagi. So lepas diorang dah tahu lepas diorang tahu isi kandungan tu semuanya betul, so diorang rasa macam terharu, macam kagum. So diorang diorang dapat melihat kebesaran Allah. Daripada situ diorang dapat tahu semua ni betul. Semua isi kandungan Al-Quran tu betul. Okay, so next. Okay, so ini video untuk proses terbentuknya hujan menurut Al-Quran dan sains. So, video ni menerangkan ada proses-proses hujan, ada tahap-tahap dia. Ada tahap kondensasi dan juga tahap presipitasi. Okay. Hujan terbentuk. Okay, so sampai situ saja daripada saya. Sekian, terima kasih.